Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bahagia Fadil Ustaz Sidang Hormati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat bersama untuk baca Yasin di minggu pertama baru hijrah kita. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita doa sebagai hidup kita berkata Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Alhamdulillah, suka saya program surau InsyaAllah pada 28 hari bulan Ogos. Kosongkan jadual tuan-tuan. 28 bulan Ogos ada ceramah kita, dan 31 Ogos 31 Ogos 2 Hasan, bukan Jin Hasan kita datang 2 Al-Fadhil Hasan untuk berada di surau kita 31 Ogos cuti merdeka tu. Jadi beritalah kawan-kawan, kosongkan. Ini orang lama, sama nak Tuan Guru Haji Ismail punya geng ni akan balik untuk berada di kita, insyaAllah, dengan kaitan mu'allim. Kosongkan jadual tuan-tuan, kosongkan jadual tuan-tuan untuk bersama kita di program Maulana pada 28 hari bulan, dan 31 2 Al-Fadhil Hasan akan berada bersama-sama kita untuk ceramah pada malam tu. Jadi kita insyaAllah sedikit jamuan ringan akan disediakan oleh pihak surau untuk meraihkan. Tuan-tuan akan bersama. Kedua, saya dah minta tolong, ada sebiji kenderaan warna putih tu, saya perhatikan ada 3 atau 4 hari. Ada tuan atau tidak? Saya tengok dia punya disc brake tu dah karat dah tu. Adakah kereta bertuan atau kereta curi dia letak di situ? Saya dah perhatikan hari ini hari ketiga yang saya perasan. Ada Myvi ke warna putih seperti depan rumah Imam Zainal tu. Tolong, kalau ada tuan punya tolong alih. Pasal kalau tidak nanti saya minta report ambil. Takut dijadikan pot untuk benda-benda yang tak sepatutnya bila tidak bergerak melebihi 3 hari. Minta tolong, kalau ada saudara mara yang kenal kereta tu, tolong alihkan kereta tu. Untuk insyaAllah hari Jumaat kita perlukan parking. Yang satu lagi tentang mengaji anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih di atas ayah-ayah, atuk-atuk, mak-mak yang telah berikut untuk mengantar cucu-cucu dan anak-anak untuk mengaji di surau ini daripada hari Senin hingga Rabu 3 malam berturut-turut. InsyaAllah kami akan sedikit pasal permintaannya banyak lepas maghrib ke Isyak. Berada malam tadi 22. Saya target 20 tapi 20. Tak apa, kita terima. InsyaAllah usahakan untuk menambah 1 ustaz lagi supaya bila anak-anak kita cepat mengaji. Terima kasih di atas sokongan. Kalau ada itu yang bertanya lagi nak masuk lagi, InsyaAllah tengok macam mana kapasiti ustaz tu, berjumpa dengan saya. Jadi terus mengajar anak-anak dan cucu-cucu untuk datang mengaji 3 hari, Senin, Rabu selepas maghrib. InsyaAllah sama kita doa supaya dapat fadilah daripada anak-anak yang berada salat bersama kita setiap itu, dan orang muda yang ada tahniah di atas kehadiran tuan-tuan. Kekalkan, bukan sahaja Jumaat, kekalkan juga malam-malam untuk kita sama-sama bersalat Jumaat. Saya serah kepada Al-Fadhil Ustaz. Ada 3 hajat daripada untuk Allah Yarhamah Dila binti Idris, Allah Yarham Syahrul Anwar bin Yusuf, Allah Yarham Isnin bin Abdul, Allah Yarham Abdul Majid Ahmad, Allah Yarhamah Jannah binti Awal, Allah Yarham Syaharir Dizil bin Busu, Allah Yarham bin Bajo. Saya serah kepada Ustaz untuk mengetahui baca Yasin dan tazkirah. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'il anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi wal qarabati wat tabi'in بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا للأسماء المذكورة وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات في الفاتحة
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إلا البلاغ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم وهم مهتدون. وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به
يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصون يستطيعون توبة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم لقد أضل من جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون يوم نختم على أفواههم وتكلمنا
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون علمناه الشعر ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما هم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماء والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون
ما أنزل إليك أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نسأل الله العظيم نسأل الله العظيم نسأل الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين وكرم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا حمد الحامدين الحمد لله يا حمد الذاكرين الحمد لله يا حمد الصابرين الحمد لله يا حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم حق ياسين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها من الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه يا أرحم الراحمين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم من اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم مما جاء منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهر الوجود لكل موجود من الآيات البينات
وبخفي لطفك المفرج المهموم المخلص لكل مديون يا مجيب البحار والعيون يا من خائن بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر جميع المرادات والمطالب وتحقنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعانا استجب اللهم دعانا استجب اللهم دعانا وحق فيك رجاءنا وادخلنا في حرز لطفك المنصور باسمك إنما أمر إذا أراد أن يقول له كن فيكون يا منفذ عن كل مهموم يا منفذ عن كل مغموم يا منفذ عن كل مديون يا من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحانه بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج الفرج يا مفرج فرج عنا كربنا همنا وغمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد الوارث العظم عليها وأنت الوارثين اللهم اجعل الوصي وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما من لا إله إلا الله في هذه الساعة المباركة هدية منا وصلة ورحمة منك نازلة شاملة نقدمها ونوديها إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواح آبائنا والأمهات ولأجدادنا ولمشايخنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عم الجميع بالرحمة والرضوان وإيام في فسيح الجنان يا حنان منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم من ضيق قبل إلى جنتك جنات الخلود إلى ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ممنوعة مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم انزل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم في الله وارحمه وعافه وعفو عنه اللهم في الله وارحمه وعفو عنها اللهم في الله وارحمهم وعافهم وعفو عنهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واكتب اللهم حتى والسلامة لنا ودع بك الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في بارك والبارك في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شر الظالمين وانصر على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا في مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ونا فيها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم الصالحات أعمالنا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ذريتنا قرة أعين للمتقين إماما اللهم غني يا حميد يا مبدي يا رحيم يا ودود يا فعال لما تريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون من سيء الأسقام ربنا توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل
له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau, Ahli Jawatan Kuasa Surau, yang dihormati sekalian, alhamdulillah izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita hadir pada malam ini untuk sama kita memakmurkan dan memeriahkan rumah Allah. Jadi sambungan kita pada malam ini berkaitan dengan surah Toha, iaitu ayat yang ke-44. Saya bacakan dahulu firman Allah Ta'ala ayat 44 ini. Semoga Allah memberi ketenangan jiwa kepada kita. Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'alla yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Inna qad uhiya ilayna anna al-'adhaba ala man kazzaba wa tawalla. Qala faman rabbukuma ya Musa. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Sadaqallahul azim. Hadirin hormati sekalian, ayat 44 dalam surah Toha, Allah telah berfirman, lalu ucapkanlah kepadanya, ya, maknanya wahai Musa, wahai Harun, ya, lalu ucapkanlah, faqula lahu, maka ucapkanlah kepadanya, kepada Fir'aun, kata yang lemah lembut agar dia mahu beriman ataupun takut kepada Tuhan. Dalam menyeru agama kepada Fir'aun, kedua rasul itu dianjurkan, diarahkan supaya menutupkan kata-kata yang lemah lembut. Siapa dia? Iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Kerana kata-kata yang lemah lembut itu lebih berkesan daripada kata-kata yang keras, dan kata-kata yang kasar malahan akan melembutkan pula hati orang yang derhaka dan akan melemahkan semangat orang yang bersifat ganas. Lantaran itu pula lah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disarankan oleh Allah SWT dalam menyebar agama itu dengan firman-Nya, firman Allah SWT pada ayat dalam surah Nahli, ya. Jadi pentafsir ini dia datangkan ayat dalam surah Nahl yang berbunyi ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhan kamu, agama Islam, dengan
kebijaksanaan, dengan hikmah, ya. Dan pengajaran, dan ajaklah mereka bermujalah, iaitu berdebat, berbahas dengan cara yang lebih baik. Ada 3 di situ, ya. Pertama, seru manusia secara bijaksana, secara hikmat. Yang kedua, beri nasihat yang baik-baik. Yang ketiga, berdebat secara yang terbaik. Macam tu. Ya, ada 3 metodologi dakwah, dalam seruan dakwah, agama Islam, ya. Cuma tak dapat nak uraikan panjang tentang hikmah itu apa dia, nasihat yang baik itu apa dia. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur kita urai lebih panjang tentang jadal ini dan apa, ya, 3 perkara itu. Adapun kata-kata yang lemah lembut, dalam kata-kata yang lemah lembut yang diucapkan oleh Nabi Harun itu seperti Allah SWT ayat 18 dan ayat 19 suratul Nazi'at, ya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, itu ada terdapat pada ayat 18 hingga ayat 19. Illa halaka ila an zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Mahukah engkau menjadi bersih daripada dosa, dan aku pimpin engkau kepada Tuhan kamu sehingga engkau ditakut kepada Allah SWT, ya. Ini perkataan ini diajukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun. Ucapan yang seperti ini, kalau kita dengar daripada ayat 18 ni tadi, ya, mahukah engkau menjadi bersih daripada dosa dan pimpin engkau kepada Tuhan sehingga engkau menjadi takut kepada Allah SWT. Ucapan seperti ini merupakan suatu pandangan, dan suatu ajakan, di samping merupakan suatu penghormatan kepada Firaun, kerana Nabi Musa disifatkan sebagai anaknya sendiri, ya. Kan Nabi Musa di semasa lahir, ya, dikutip oleh Firaun, dan dibela di istana Firaun, dibela sampai besar, ya. Dan dengan tutur kata yang lemah lembut itu pula diharapkan Firaun, ya, mahu beringat, ini mengambil tauladan atau merasa takut kepada Tuhan. Sebenarnya bagi Allah sememangnya dia mengetahui bahawa Firaun tidak akan beriman. Sebenarnya itu dah termaktub pada azali, ya, Firaun tidak akan beriman, ya. Tetapi bagi Musa, Nabi Harun harapkan supaya Firaun itu beriman. Itu jelas sebagai Nabi, wama alaina illal balagh, tidak ada kewajipan atas kami melainkan menyampaikan. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Harun menyampaikan khabar, ya, menakutkan kepada Firaun. Jika tidak demikian, kalau tidak berlaku demikian, maka akan hilanglah matlamat ataupun tujuan menyampaikan perutusan Allah itu, manhaj ataupun rasul, ya, para rasul dan para anbiya untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah di muka bumi ini, ya. Jadi di sini dalil menunjukkan bahawa taufik dan hidayah hanya milik Allah SWT. Dalam ayat ini disebut innaka la tahdi ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh bagi petunjuk kepada siapa saja yang kau kendaki, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kendaki. Kalau ikutkan pada ayat ini, kita nampak bahawa Allah suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun berkata lemah lembut. Sebenarnya perkataan lemah lembut itu disuruh kepada Nabi Muhammad SAW juga. Dalam ayat yang lain disebut in kunta fazzan qalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau jikalau keras amat bengis, garang, ya, in kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik, nescaya akan bertempiaran lari sahabat-sahabatmu Abu Bakar, Umar, Uthman akan bertempiaran lari daripada engkau wahai Muhammad. Sebab Nabi Muhammad sentiasa, ya, mendoakan umatnya
berkata dengan perkataan yang lemah lembut, ya, itu tugas Nabi lah. Berdasarkan firman Ta'ala tadi, ud'u ila sabili rabbika bil wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Pada ayat 25, qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Keduanya pun berkata, iaitu Nabi Musa dan Nabi, hai Tuhan kami takut kalau lebih dahulu menyeksa kami atau dia bermaharaja lela lebih dulu, ya. Jadi perintah Allah Ta'ala itu diberi Musa ketika turunnya wahyu itu. Begitu juga telah dijawab oleh Nabi Harun setelah dia bertemu dengan Nabi Musa yang menceritakan tentang yang diturunkan kepada mereka berdua. Walaupun pada hakikatnya kata-kata seperti pada ayat ini adalah diucapkan oleh Nabi Musa, atau keduanya bimbang seandainya seruan yang dikemukakan kepada Fir'aun dibimbangi ataupun dikhawatiri, Fir'aun akan mendahului untuk siksa mereka berdua sehingga tidak sempat, ya, tak sempat untuk menyempurnakan seruan dakwah dan memperlihatkan mukjizat, ya, kepada Fir'aun. Malahan Fir'aun akan bermaharaja lela, lalu mengata-ngata Tuhan dengan kata-kata yang tidak sopan. Itu memang dah diramalkan oleh Nabi Musa dan oleh Nabi Harun tadi, ya. Lalu dia berkata kepada Allah SWT, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut kalau Fir'aun lebih dahulu menyeksa kami atau bermaharaja lela. Kemudian apa jawab Allah SWT pada ayat 46 ini? Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berkata kepada Nabi Musa, janganlah kamu berdua takut, sesungguhnya aku bersama kamu, ya. Aku mendengar dan melihat, ya. Begitu juga ketika Nabi Musa ketika Nabi Muhammad berhijrah daripada, ya, Mekah ke Madinah di dalam Gua Sur, ya. Nabi Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Nabi Muhammad, "Hey ya Rasulullah, kalau orang kafir Quraisy itu tunduk saja, tak nampak kita berdua ada dalam gua ini." Kemudian apa Nabi kata, wahai Abu Bakar, ya, walaupun kita berdua, sebenarnya Allah yang ketiga, ya, Allah ada bersama kita. La taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Itu Nabi berikan, ya, pengajaran kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan kata-kata yang memberangkan, ya. La taqaf, jangan kamu takut wahai Abu Bakar. La taqaf, ya, wa la tahzan, jangan kamu duka cita, ya. Innallaha ma'ana, Allah akan bersama dengan kita, ya. Jadi Allah memujuk kedua siapa dia? Kedua-dua Nabi Musa dan Nabi Harun jangan takut kepada Fir'aun, kerana Allah ada memberi pertolongan dan sokongan kepada mereka. Sebabnya ialah apa yang diucapkan semua Allah mendengar. Apa yang dilakukan antara Fir'aun dengan mereka berdua, Allah Maha melihat. Pasti diberitahukan kepada mereka sekiranya ada bahaya yang akan menimpa, iaitu untuk menjaga dan memelihara keselamatan mereka serta memberi pula kemenangan. Maknanya di bawah naungan dan di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu. Diajar kepada Nabi Musa dan Nabi Harun sepenuh keyakinan, ya, bertakwa kepada Allah SWT, junjung titah perintah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan, ya. Maknanya, ya, dalam ayat yang lain, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu haitsu yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, ya, Allah akan bagi jalan-jalan dia pasan, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala bagi rezeki kepadanya dengan terkira-kira datang daripada mana, ya. Kemudian ayat 47 Allah berfirman, fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibuhum inna kabi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda.
hadapilah Fir'aun dan katakanlah kepadanya, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhan engkau. Tuhan engkau iaitu Tuhan Fir'aun. Jadi secara tak langsung perkataan yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada Musa itu menafikan tentang pengakuan Fir'aun ni mengaku sebagai Tuhan, ya, yang berkuasa kononnya. Jadi dalam ayat ini, fa'yahu faqula inna rasula ya rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel. Hadapilah dia dan katakanlah berdua adalah utusan Tuhan engkau, wahai Fir'aun, macam itu. Dan bebaskanlah anak-anak cucu cicit Bani Israel, anak cucu cicit Nabi Yaqub bersama kami. Ini keturunan Nabi Musa daripada keturunan Bani Israel, ya, anak cucu cicit Nabi Yaqub. Dan janganlah engkau seksa mereka, kata Nabi Musa. Sesungguhnya kami telah datang kepada kamu membawa keterangan dari Tuhan engkau, dan kesejahteraan itu di atas orang yang mengikut petunjuk. Jadi Allah menyuruh, ya, menghadapi Firaun dengan tabah, dan menyuruh katakanlah bahawasanya kami berdua adalah utusan Tuhan engkau, yakni Allah telah mengutus kami kepada kamu, dan disuruh menyampaikan agar engkau mengetahui akan hak tanggungjawab hak Allah Ta'ala yang menuntut supaya engkau bertuhankan kepadanya. Itu tujuan diperkatakan, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala meriwayatkan perkataan ini, ya. Dan bebaskanlah anak-anak Bani Israel bersama kami, yakni disuruh oleh Allah Ta'ala supaya Fir'aun membebaskan kaum Bani Israel. Jangan lagi mereka itu ditindas dan dikerah abdi untuk keras, mengorek tanah, membina perumahan, mengangkat batu besar sebagainya. Sesungguhnya rakyat Mesir juga telah memperhambakan Bani Israel, ya, baik lelaki maupun perempuan sejak beberapa lama, ya, dilakukan oleh keturunan, ya, orang Mesir ini kepada Fir'aun tadi, keturunan-keturunannya menyeksa Bani Israel. Sesungguhnya kami telah datang kepada kamu membawa keterangan daripada Tuhan engkau, yakni untuk menguatkan kebenaran kami. Sememangnya kami ada membawa keterangan dan bukti. Jika engkau tidak percaya, kami akan perlihatkan kepada kamu. Ini, ya. Kemudian diikuti pula dengan kata-kata lemah lembut, wassalamu ala man ittaba'al huda, dan kesejahteraan itu di atas orang yang mengikut petunjuk. Itu didatangkan firman Allah Ta'ala, ya, wassalamu ala manittaba'al huda, dan kesejahteraan itu di atas orang yang mengikut hidayat ataupun petunjuk. Ini sebagai satu ingatan bahawa orang yang mengikuti hidayat ataupun petunjuk nescaya akan mendapat kesejahteraan serta terselamat dari siksaan dunia dan akhirat. Muqaranah ataupun perbandingan peristiwa ini sama seperti apa yang terdapat dalam sepucuk surat yang dihantar oleh Rasulullah SAW kepada Herakla, ya, Raja Rom, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah ila Herakla azimir Rom, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'du fa inni muka bidiayatil Islam fa aslim taslam yu'tika Allah ajraka maratain. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Ini surat yang ditulis, ya, tak pandai menulis, tak kerti baca, ya, tapi ada di kalangan sahabat yang boleh menulis, maka mereka tulis surat yang dihantar kepada Raja Herakla ini dari Nabi Muhammad SAW. Ada di sana Khatamun Nubuwah. Dengan nama Allah yang pengasih Maha Penyayang, kepada Muhammad utusan Allah, kepada Herakla pembesar negeri Rom, kesejahteraan atas orang yang mengikut petunjuk. Mana keselamatan, kesejahteraan, keamanan, ya, akan didapati oleh orang yang mengikuti hidayah ataupun petunjuk.
Sesungguhnya aku menyeru engkau, wahai Raja Herakla, dengan penyiaran Islam. Ada perkataan bid'ah di ayat ni, ada kala susunan ayat. Kalau di ayat kadzibah, maknanya seruan dusta. Tapi kendaki di sini ialah seruan Islam, ya. Masuklah Islam, engkau akan selamat, kata Rasulullah, ya, dalam suratnya. Masuklah Islam, engkau akan selamat. Nescaya Allah berikan engkau upah, ya, 2 kali ganda, ya, 2 kali ganda pahala. Pahala mendapat hidayat, dan segala pahala mereka yang menganut agama Islam akan dimiliki oleh Raja Herakl ni, ya, kalau dia masuk Islam, ya. Kemudian Allah berfirman pada ayat 48, inna qad uhiya ilaina annal azab ala man kadzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawasanya siksa Allah SWT itu akan menimpa atas orang yang berdusta dan orang yang berpaling tadah, belot ataupun berpaling daripada ajaran yang dibawa oleh Rasul, ya. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun telah menjelaskan lagi kepada Firaun bahawa kami telah diberitahu si wahyu, sesungguhnya siksaan Allah akan menimpa kepada orang yang mendustakan apa yang kami serukan, supaya mentauhidkan ataupun mengesakan Allah SWT dan mentaati Allah SWT serta mengikuti Rasul. Dan sesungguhnya siksaan itu juga akan menimpa ke atas orang yang berpaling, iaitu orang yang enggan menerima kebenaran yang telah kami bawa. Qala faman rabbukuma ya Musa. Tiba-tiba saja Firaun ni dia ubah soalan. Firaun berkata, siapakah Tuhan kamu berdua, hai Musa? Tengok, Nabi Musa menjelaskan tentang, ya, petunjuk, hidayat, ya, tapi Firaun, maknanya setelah Nabi Musa AS dilantik, ya, oleh Allah menjadi rasul, berikan disebutkan dalam ayat dulu untuk melaksanakan seruan agama kepada Firaun dan rakyatnya, maka setelah dia meninggalkan Bukit Turu Sina, ya, itu sebelum ni kita ada sebut tentang Nabi Musa meninggalkan Bukit Turu Sina di lembah Tua itu tanpa menemui isteri dan anaknya, terus menuju ke negeri Mesir. Dan di sana dia bersama anak isteri kepada Nabi Musa ini adalah anak Nabi Shu'aib, ya. Akhirnya mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa matlamat pertama, dan di sana dia bersama Nabi Harun melaksanakan, lalu berhadapan dengan Firaun seraya menyampaikan yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Lalu Firaun bertanya, siapakah Tuhan kamu berdua, hai Musa? Dia enggan untuk mengakui adanya Tuhan, sedangkan Nabi Musa tentang kewujudan Allah SWT, kekuatan Allah SWT, Allah hidayat, petunjuk. Ni dia enggan untuk mengakui adanya Tuhan, malahan menyindir, kalau kamu benar-benar menjadi utusan Tuhan, siapa Tuhan kamu itu? Di sini Firaun hanya menyebut nama Nabi Musa dalam ayat ni tadi, ya. Qala faman rabbukuma ya Musa, ya, disebut Nabi Musa saja kerana dialah asalnya bertanggungjawab sebagai rasul, sedangkan Nabi Harun walaupun dia rasul tetapi hanya sebagai pembantu. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqah summa hada. Nabi Musa, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberi segala sesuatu mengikut bentuknya, kemudian diberinya petunjuk. Tengok cara Nabi Musa. Maknanya jikalau kita menyusuli perjalanan hujah antara Firaun dengan Musa ini, dengan sendirinya kita diajar bagaimana kita berdebat, ya, dengan orang-orang yang kufur, engkar ke dalam metodologi dakwah kepada non-Muslim ini, ya. Itu salah satu. Asal usul dakwah ditujukan kepada yang bukan Islam, tapi kita ni atas dasar islah saja, memperbaiki kita, pahaman kita, pendirian
kita supaya kita teguh keimanan, keislaman dan ketakwaan kita. Pasal kita dah menganut agama, pegang teguh kepada ajaran agama Islam. Jadi ini sebagai ingatan. Tapi yang bukan asal usul dakwah ini, maknanya merujuk kepada bagaimana kita nak berdakwah kepada yang bukan Islam. Sebab itu dalam ayat ini, ayat-ayat yang kita terangkan ini dalil menunjukkan bagaimana kita menghadapi orang yang bukan Islam ini dengan hujah yang kuat, dengan dalil yang kuat, dengan penuh keyakinan. Sebab itu dalam ayat yang lain disebut wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani melainkan dengan sesuatu yang terlebih baik untuk kita jadikan sebagai hujah, sebagai dialog ya, yang mantap, yang kukuh. Jadi Nabi Musa menjawab, kami dialah yang menjadi segala sesuatu, iaitu makhluk dan selain makhluk itu dikurniakan oleh Allah dengan bentuk dan rupanya sendiri-sendiri serta dibekalkan dengan pelbagai anggota kelengkapan yang sesuai dengan hajat dan keperluan hidupnya masing-masing ya, seperti mata untuk melihat, lidah untuk bertutur, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghidu, tangan untuk bertindak, kaki untuk berjalan dan lain-lain anggota dalam pekerjaan masing-masing. Hatta pada tubuh badan kita pun segala organ yang bergerak dalam tubuh badan kita semuanya adalah ya, dengan kehendak ataupun pentadbiran Allah SWT. Kemudian mereka diberi petunjuk bagaimana cara menggunakan anggota-anggota tersebut supaya dapat dikekalkan sama ada dengan ikhtiar ataupun pilihan sendiri seperti yang seperti pada makhluk yang bernyawa, dengan mengikut tabiat semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang lain ya, seperti batu batan ya, tumbuh-tumbuhan, mereka bergerak dengan semula jadi yang Allah izinkan ya. Jelasnya Tuhan kami adalah yang menjadi makhluk, memberikannya rezeki dan menetapkan batasan atau kadar yang dapat digunakan oleh makhluk-makhluk tersebut. Tiba-tiba Firaun timbul lagi persoalan. Dia kata, qala fama balul qurunil ula. Firaun berkata, apa hal tentang umat-umat terdahulu? Nampaknya jawapan Nabi Musa yang mengandungi keterangan dan bukti yang jelas itu tidak diindahkan sangat oleh Firaun. Dia takut orang lain melihat kekuatan hujah Nabi Musa itu dapat mengatasi dan mengalahkan Firaun, lalu dia cuba memalingkan dengan menanyakan apa hal tentang umat-umat terdahulu kala seperti kaum Ad, kaum Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Lut dan sebagainya. Mereka itu menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan yang engkau katakan. Apakah ada hubungannya dengan kebahagiaan dan kecelakaan mereka? Ini akan datang diterangkan, tak sempat saya nak menerangkan kerana mati tak menerangkan. Jadi kita lihat, tengok macam mana ayat ini perdebatan antara Nabi Musa dengan Firaun kerana perkataan yang dikemukakan oleh Nabi Musa dalam bentuk ya, lemah lembut dan dapat mengawal emosi ya, dalam perdebatan ini sehingga sebenarnya kalau nak beriman dah, tapi belum sampai iman itu dalam lubuk hati Firaun, namun dia tetap engkar, derhaka, sombong dan takabur, tidak mahu menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa ya. InsyaAllah pada ayat 52, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu wa la yansa. Musa membawa pengetahuan mengenai kaum silam di sisi Tuhan aku, kitab Lauh Mahfuz ya, Tuhanku tidak akan silap dan tidak akan lupa ya. Tapi tanya kaum Ad, kaum Samud, diri sendiri apa ke? Seolah-olah macam itulah ya. Dalam ayat ini membagi tahu tentang bagaimana kufur ada haknya Firaun terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Jadi kita tangguhkan dahulu sehingga kita bertemu kembali. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ala dzikrika wa syukrika
وحسن عبادتك. اللهم اكفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وارفع عنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والأهواء والفحشاء ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا خاصة، ورد للمسلمين عما برحمتك الراحمين. سبحان الله وبحمده، سبحان اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.